Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah inayah dan kurnianya pada malam ini. Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk sama-sama kita sambung kembali pengajian tafsir kita Nur Ihsan muka surat 131 ayat yang ke-118, iaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar in kuntum ta'qilun qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullihi wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau 'addu 'alaikumul anamila minal ghayz qul mutu bi ghayzikum innallaha 'alimun bizatis sudur. Dua ayat 118 dan juga 119 yang insya-Allah kita kupas pada malam ini. Ini ayat ini ada maudhu' dia ataupun tajuk khusus berkaitan dengan ayat yang kita baca ini, iaitu berkaitan dengan tegah ambil lai bangsa tanpa rahsia ataupun larangan menjadikan orang-orang yang tidak beriman itu sebagai teman untuk kita percayakan dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi larangan kepada orang Islam pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di Madinah, mengambil orang Yahudi itu sebagai teman mereka, sebagaimana juga mengambil orang-orang jahiliah yang mengambil sebagai teman rapat mereka. Dan kan adanya orang mukmin untuk menyimpan harta ataupun sebagai tempat simpanan kerahsiaan lah, kepercayaan kepada dia. Jadi kata perintah Allah Subhanahu wa taala dengan harfun nida ataupun seruan, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum, hai segala orang mukminin, jangan kamu ambil orang buat tempat rahsia itu daripada bangsa lain kamu, yakni siapa dia? Yahudi dan juga munafiqun ataupun munafiqin. Dua bangsa ni ataupun dua keturunan ni ataupun dua puak ni, ya, satu Yahudi, ya, yang tak beriman kepada agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga golongan yang beriman tetapi mereka itu bukan daripada golongan mukmin yang sebenar, iaitu orang munafik. Ya, tak boleh percaya. Yang timbul masalahnya kita sekarang ni, orang Yahudi, ya, mungkin kita juga tak kenal walaupun dia dah menguasai dunia di segi ekonomi, sebagaimana kita orang Cina menguasai ekonomi, tak masalah lah. Cuma di segi kita nak beri amanah kepada dia untuk menyimpan amanah kepada kita ataupun nak taruh bagi kepada dia rahsia 100%, ya, jangan haraplah, ya, sebab bimbang kerana ayat Al-Quran dah nyatakan kepada kita. Begitu juga perihal orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam ayat ini dengan perkataan bitanatan, ya, kata Ibnu Katsir, bitanatan ini bermaksud orang yang dekat yang dapat mengetahui perkara rahsia. Maksudnya tempat rujukan utama kita ataupun rahsia kita yang utama, teman hak paling rapatnya yang tahu seluk-beluk tentang kehidupan harian kita ni, kita ambil orang munafik ataupun
orang Yahudi. Dia kata jangan, sebab dia tak boleh nak simpan rahsia dia dengan sepenuhnya. Jadi ni perintah Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak layak untuk amalan kita sampai sekarang, sampai bila-bila lah. La ya'lu, ni ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni daripada riwayat Abu Sa'id. Ma ba'asallahu min nabiyyin walastakhlafa min khalifatin illa kanat lahu bitanatani. Bitanatun ta'murhu bil khair wa tahudduhu alaih, wa bitanatun ta'muruhu bis su' wa tahudduhu alaih, wal ma'sumu man asamahullah. Wal ma'sumu man asamallah. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah mengutus seorang nabi dan juga tidak mengangkat seorang khalifah, artinya seorang pemimpin, kecuali ia memilih dua orang kepercayaan. Bitanatah. Jadi SU lah ni kita kata dah. Yang pertama, menyuruh dan mendorongnya untuk berbuat kebaikan, dan yang kedua, menyuruh dan mendorongnya untuk berbuat kejahatan. Dia tak lagi dah dua puak ni. Satu, dia akan menghala kepada kebaikan. Satu lagi, dia nak tala kita ke arah keburukan. Dan yang kedua, menyuruh dan mendorongnya untuk berbuat kejahatan. Dan orang yang terjaga dari keburukan, iaitu bitanah, kedua adalah orang yang dipelihara oleh Allah. Jadi kalau dia dapat mengawal diri dia daripada melakukan kesilapan, walaupun dinasihati ataupun walaupun diajar oleh SU dia, orang yang paling rapat dengan dia tersebut buat kemungkaran, maka ni orang ni adalah orang yang selamat. Jadi dalam Ibnu Katsir ada dan dinyatakan berapa lagi huraian berkaitan dengan bitanah ini. Walaupun di kalangan orang-orang mukmin. Orang mukmin itu kira yang beriman betul lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ia ada sifat munafik, maka tak layak sebenarnya untuk kita pilih. La ya'lunakum khabala, tiada taksir mereka itu akan kamu pada berbuat fasad bagi kamu. Binasa, maksudnya mereka tu juga akan cari peluang untuk membinasakan kita, memudaratkan kita, sebab dia tak suka kepada kita sebenarnya. Qad badatil bagd, betul. La ya'lunakum khabala waddu ma anittum. Cita-cita mereka itu akan kelemahan, yakni mudarat kamu. Perancangan mereka kalau boleh dalam berkawan dengan kita, dia cari peluang untuk menjatuhkan kita. Maksudnya sifat dengki dia tu masih lagi ada dalam diri kita walaupun dia bekerjasama dengan kita. Cuba ambil peluang lah, dan cuba menjatuhkan kita dan sebagainya. Jadi ayat ini galak supaya kita berhati-hati dalam kita melantik orang kanan kita ataupun orang yang akan memegang rahsia-rahsia kita, daripada orang-orang bukan Islam dan juga orang yang orang Islam tapi sifat dia nifak, munafik. Itu kesan dia. Qad badatil baghdha'u min afwahihim, sungguh telah zahir berseteru itu daripada segala mulut-mulut mereka itu dengan mengata-ngata pada kamu. Itu cara dia. Dan yang cabak, yang apa ni? Dari ya, bukan ya ni. Mencabar. Dia jarak dia. Betul Ustaz. Dan mencabar musyrikin atas rahsia kamu. Mukhabar kau ni, kemah. Tu tahu tak tengok kitab tengok tu. Kalau tengok tak tahu dah. Tu cara lebih halal pada tok guru tu. Allahu akbar.
Qad badatil baghdha. Tengok masuk kata Ibnu Katsir. Telah nyata kebencian dari mulut mereka dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Maksudnya kalau hak mulut tu boleh bercakap benda yang memburukkan kita, hati tu lagi lah. Maksudnya lagi benci lah kat kita. Kalau hak luar ni pun lebih dah, hak dalam lebih lagi. Maksudnya kata Ibnu Katsir, permusuhan mereka terlihat jelas pada wajah dan kata-kata mereka. Ditambah lagi dengan kebencian dalam hati mereka terhadap Islam dan para pemeluknya, yang semuanya itu telah nampak jelas bagi orang-orang yang berakal. Maksudnya ia boleh menilai. Yang boleh menilai mana baik dan juga mana buruk. Kalau dia tak mampu menilai, dia pun tak belajar, dia pun tak tahu apa, berartinya dia akan ikut je lah. Walaupun dakwah tersebut dibawa, propaganda tersebut dibawa oleh musuh-musuh kita sendiri. Itu kena berhati-hati. Jadi qad bayyana lakumul ayati in kuntum taqilun. Yang seterusnya, kalau begitu kata Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu Allah berfirman, qad bayyana lakumul ayati in kuntum taqilun. Sungguhnya telah kami terangkan kepada kamu ayat-ayat kami jika kamu memahaminya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala dah jelaskan kepada kita sejelas-jelasnya dalam kalam dia ini bahawasanya pakatan orang-orang bukan Islam ataupun musuh-musuh agama ini dia sentiasa mencari peluang untuk memecah belahkan umat Islam. Sungguhnya telah kami nyatakan bagi kamu akan segala alamat atas seteru mereka itu, jika ada kamu itu berakal. Kat tu, itu maksud dia, in kuntum taqilun. Akan yang demikian itu, maka jangan kamu beri perintah mereka itu. Maksudnya jangan bagi peluanglah kepada mereka itu untuk meletakkan amanah atas diri mereka untuk menjaga hak kamu. Kena berhati-hati. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ha antum ulai. Ayat kita ni, dia dua perkataannya. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la tuhibbunakum. Tapi syekh kita tu ambil dua sahaja. Ha antum ulai. Jika kamu hai sekalian mukmin, tuhibbunahum wala tuhibbunakum. Tuhan bagi terus balasan dia. Kamu kasih akan mereka itu kerana kerabat kamu dan sahabat, dan mereka itu tiada kasih akan kamu kerana berlainan agama. Kita boleh semua dengan siapa-siapa dia pun kita boleh berkawan rapat, tapi mereka zahir sahaja dia suka kepada kita, tetapi pada hakikatnya dia tak suka kerana apa? Kerana agama. Orang Kristian, orang Buddha ataupun orang mana-mana selain daripada agama Islam, mereka tu boleh bekerjasama bila-bila masa untuk musuhi Islam. Kita kena ingat, sebab agama mereka bukannya agama yang betul. Dia boleh bergabung dengan dia, tapi kalau kita tak boleh. Lakum dinukum waliyadillah sekali. Hak tu hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar dah kepada kita. Dah kerah gak mu aku. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Sebab apa ni? Sebab mereka ini susah nak ikut kita. Sebab itu kita tengok orang Yahudi dia boleh bekerjasama dengan Nasrani ataupun orang Kristian di barat, di Asia Barat tu, di Timur Tengah ataupun di Palestin, di Israel tu, ada pun boleh duduk dua tu untuk musuhi Islam. Begitulah hakikatnya. Walaupun ada dakwaan orang kata nak buat satu persatuan, satu agama. Agama atas dunia ni sama sahaja. Agama atas dunia sama. Mana boleh sama? Boleh ke kita nak sama agama Islam kita dengan agama dia? Tak boleh. Sampai bila Islam ya'lu wa la yu'la alih. Islam tu lebih tinggi, dia tak ada orang lebih tinggi pada dia. Tapi orang nak letak
persamaan di segi agama. Maksudnya taraf agama tu sama, tak boleh. Kita tetap kena pertahankan agama kita adalah agama lebih tinggi kedudukan sebab kita dipandu oleh Nabi dan ada kitab panduan yang tak pernah diseleweng. Nak berkawan boleh, tapi kena berhati-hati, kena berwaspada, sebab mereka akan mencari peluang untuk memusnahkan kita. Boleh berkawan di segi ekonomi, boleh. Nak tubuh syarikat, seorang bukan Islam. Dia buat syarikat pakatan, orang Islam ada, orang Cina ada, ukur dia boleh, harus, tak ada masalah. Tapi untuk jujur amanah kena kita pegang. Ada seorang kawan saya yang pergi Mekah sekali, dia ni datuk lah. Mungkin cari datuk segi, tak tahulah. Orang Kelantan juga. Dia buat kontrak jalan raya tu, Pakar Sudan mana tu. Saya ingat kecil-kecilan je. Rupa-rupa kontrak luar negara. Bukan sekat dalam, luar negara. Bukan sekat juta, mungkin bilion aku tahu. Pakar Sudan mana. Saya kata, Datuk seorang kau buat ni dengan ni. Dia kata, saya ada partner. Partner saya Cina. Tapi dia partner sahajalah. Nak buat apa-apa, semua saya urus. Maksudnya, semua kendalian keuangan, tanda tangan, cek dan sebagainya, duduk bawah saya. Jadi dia partner sebab dia boleh cari, di segi kemahiran mencari tapak projek dan sebagainya. Jadi kami bekerjasama. Kemudian dibayar gaji. Tiap-tiap bulan ada gaji lah. Cuma kepakaran yang dia ada, kita ambil bersama-sama, kongsi sama, dah berjaya. Rupa punya berjaya. Berjaya. Dia duduk di Mekah tiap-tiap tahun. Dia pergi Mekah dia lah, dia ada duit banyak, datuk anak besar-besar dan sebagainya. Tapi hakikatnya boleh ke tak kalau kita nak berkawan? Boleh berkawan dengan siapa-siapa pun, hukum dia harus. Kita bukan agama bermusuh dengan orang, tapi kita kena berwaspada. Untuk tinggal amanah yang besar ni, mungkin takut ada peluang dia tipu dan sebagainya. Kena berwaspada. Ha antum ulai tuhibbunahum wala yuhibbunakum. Wahai orang-orang muslimin, kalau kamu kasih kepada mereka, mereka tidak akan kasih kepada kamu. Tapi Allah guna wala, bukan walan. Kalau walan tak ada langsung. Wala mungkin sebahagiannya tak boleh dipercayai. Sebab tu kita boleh berwaspada. Masuk lan nun. Ni dia guna lan nafiah. Kalau lan tu, jadi hak tu sampai bila-bila lah. Kita fahamnya begitu. Wa tu'minuna bil kitabi kullihi, dan kamu beriman dengan kitab-kitab sekaliannya, dan tiada beriman mereka itu dengan kitab kamu. Itu perangai depa. Kita boleh beriman dengan kitab hak dia dulu, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Tapi mereka tetap tak beriman dengan kitab-kitab Al-Quran. Dia boleh beriman dengan kitab Injil, kitab Zabur ni hak berlaku zaman Nabi. Tapi kitab Al-Quran, Nabi SAW utusan, dia tak beriman. Ada pun hak lain ni, semua kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil sudah pun diselewengkan. Bukannya original zaman Nabi Musa, bukan zaman Nabi Isa, tapi sudah pun diselewengkan oleh pendeta-pendeta mereka. Jadi ni lebih-lebih lagi tak boleh nak percaya. Sebab dia ayat ni masih lagi kaitan dengan ayat yang kita baca sebelum ni. Wa iza laqukum qalu, dan apabila bertemu mereka itu akan kamu, kata mereka itu amanna, telah beriman kami. Maksudnya mengaku kita ni ikut, aku sama agama dengan kamu. Wa iza khalau addu alaikumul anamila minal ghaid, dan apabila kembali mereka itu, nascaya mengungkit-ungkit mereka itu atas kamu akan segala anak-anak jari daripada sangat marah. Maksudnya
Tak ada apa-apa, kita saja kawan ambil peluang je. Nah, maksudnya mereka itu menunjuk bahawasanya mereka itu sebenarnya bukan suka sangat kat kita, cuma berkawan tu berkawan lah sebab kita ambil peluang untuk mencari kekayaan bersama. Bila dah dapat, kita dapat dah ruang peluang, kita mufarakah lah. Kita pisah, tubuh syarikat sendiri. Tengok orang-orang Cina, dia bila syarikat tu dah maju, dah kenal ada semua, dia beli nama, dia beli syarikat tu, jadi hak milik dia. Nama orang Islam lagi. Cara dia, orang Cina ataupun orang-orang bukan Islam, dia tak kisah mana, jenis ada makanan je. Tapi kita orang Islam nak Melayu hak Malaysia pula, memang makanan tu satu ketuntutan kita, tapi kita nak nama pula, nak pada nama hak Malaysia ataupun nama hak kita faham. Tu nampak ciri-cirinya Muslim. Kita letak nama apa? Saudi. Nampak orang pergi Mekah kan Saudi orang kenal semua. Kita letak Fatimah. Dulu Zaitun, kuat hak dia duk bawa mari sumbangan kat kita sini. Lenyap lah. Safi nama Melayu. Okey. Caya nak alik juga tak? Bukan Islam. Hak lekat nama Ramli Kita nampak orang Burger. Nampak Ramli Burger tu. Walaupun produk lain banyak juga dia buat, tak boleh nak jalan sangat. Kawan saya buka lagi satu lagi hak produk Islam, ayah Hasif. Ayah hak daripada proses secara suci, sembelihan daripada proses buat kepala dan sebagainya, maksudnya dengan tak celuk lah, masuk gato ayah sembilan siapa cuci masuk paket tu, vacuum lagi pack dia, tapi harga dia tinggi sikit lah, RM18, RM18.5 apa sekor, kat mahal sikit lah kan. Tapi cara proses dia dengan proses moden, dan ayam dia tak bau hanyir. Tu proses cara proses dia. Kita sembilan kita letak dalam darah. Tak tu yang jadi antara jadi bau tu. Kita sembilan longguk sana. Lepas tu rendam dalam air tu pun bila air rebusan tu dia sama, dia 100 ekor duduk dalam periuk tu, ataupun dalam bekas air hitam tu, tong hitam tu. Jadi tu menyebabkan jadi hanyir tu antara. Ni bila kita hasilkan darah tu dicucikan terus, bawa ke mesin tu. Jadi darah tu tak betul lah. Jadi daripada potong dia guna serong semua, kena buat dan sebagainya, sampailah pak motor ketuk masuk plastik, vacuum piak tutup. Jadi balik supaya original. Terkenal lah kok kita ni pun baru sampai. Baru projek umrah hari tu dah tak boleh nak jalan, buka kebetulan kilayang ayam tu, kawan tu nak, dia orang terkenal dah lah buat ayam tu. Jadi ambil buat kendalian balik sebab dia tak ada anak. Nampak alhamdulillah dapat sambutan tinggi lah kalau kukuk sebelah Lembah Kelang tu. Nampak alhamdulillah sebab orang mencari ayam hak produk Muslim. Sebab orang tak apa nak percaya sangat kan. Kita ni banyak yang bela tu, memang kita kata hak Melayu bela ni tak berapa nak jadi semua. Ya bangsa lain bela rasa jadi mudah ya. Hak kita bela tak apa nak jadi. Sebab apa wallahu alam. Mungkin sokongan moral kita pun tak berapa tak tadi. Boleh jadilah. Itu satu benda hak penting lah. Jadi kita jual syarikat, bila jual syarikat, depa tu akan maju juga dengan jenama Islam. Tu dia ambil peluang. Jadi apabila mereka berjumpa dengan kita, mereka berkata dia beriman, dan apabila lepas daripada kita, dia mengukit-ukitkan apa yang kita kata kepada dia. Ini sifat juga musuh kita, sama ada orang Yahudi ataupun orang bukan Islam. Jadi oleh itu kata olehmu wahai Muhammad, kul, kata olehmu wahai Muhammad, mutu bi ghaizikum, mati kamu dengan sangat marah kamu, tiada kamu dapat merasa kesukaan.
Marahlah kok mana pun, bila kamu mati, kamu tetap mendapat murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dia menipu orang-orang Islam, bukannya ambil peluang sahaja, dia cuba untuk memusuhi. Sebab tu kata Ibnu Katsir di dalam tafsir dia ni, qul mutu bi ghairikum, maksudnya apa pun yang menjadikan kalian dengki terhadap orang-orang yang beriman, dan hal itu membuat kalian marah dan benci kepada mereka, maka ketahuilah bahawa Allah pasti menyempurnakan nikmatnya bagi hamba-hambanya yang beriman, menyempurnakan agamanya dan meninggikan kalimahnya, serta memenangkan agamanya. Kerana itu, matilah kalian semua dengan kemarahan kalian itu. Dengki, marah dia kepada Islam, kepada Nabi SAW, sampai mereka bila berperang dengan Nabi, sahabat-sahabat Nabi tak menang-menang. Lagi dia bermusuh, dengan sebab kemarahan mereka, lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala hancurkan mereka. Ternyata sampailah orang Islam dapat menguasai sampai Khalifah Utsmaniyah, kita boleh benar sampai boleh tawar Konstantinopel dan sebagainya. Palestin kita boleh buka balik selepas dari zaman Saudi Al-Ayyubi. Tapi ternyata lepas daripada tu, perancangan orang-orang barat, dia kata kita tak boleh guna senjata untuk memerangi orang Islam, sebab semangat jihad dia tinggi. Berperang kok mana pun benda tak masuk akal tu boleh berlaku kepada tentera Islam. Tak boleh nak serang Konstantinopel jalan laut, dia buat laluan ke atas bukit, tarik tebah bukit tu, tebah pokok, buat laluan, tarik kapal, pindah pergi ke tasik sebelah ni. Sebab masuk tasik Konstantinopel tu ada tali, rantai. Jadi nak buat macam mana? Pindah, naik ke atas bukit, kerja malam siang, pindah pergi duduk sebelah sini, serang ke sebelah belakang. Jadi orang barat kata, bengok kerja tentera Islam. Serang tewah, serang tak boleh masuk. Menang mereka lagi. Last sekali, pindah naik ke atas bukit, pergi ke sebelah dalam terus, menyebabkan tentera barat tewah. Jadi cara dia nak buat macam mana last sekali? Dia panggil musuh dengan Islam ni tetap kena musuh. Iaitu dia kata kita kena buat serangan pemikiran. Ghazul fikri dia panggil. Serangan pemikiran maksudnya kita rosakkan minda orang-orang Islam ni dengan apa dia? Dengan hiburan. Lalaikan orang Islam ni dengan permainan. Lalaikan orang Islam dengan benda yang boleh menyibukkan mereka sehingga dia tinggal syariat. Ternyata perbuatan tersebut berkesan. Berapa ramai umat Islam sekarang ni tak boleh baca Quran. Dulu walaupun susah dulu, tak ada lampu, tapi orang kampung pandai baca Quran. Guna orang panggil apa? Pelita cedok apa? Ceduk. Pelita ceduk. Tu ya Allah. Tu minyak tu, belah-belah tu, ikat tali buh pelita dah tu dah. Suluh hikam pun guna hak tu, baca Quran pun, belajar pun guna yang tu, ataupun pelita minyak tanah. Hak zaman dulu tu, hak zaman saya sempat dululah, kita kata sebelum elektrik merasa tu. Hak orang dulu lagi kot. Kalau tengok atas rumah kita hak lama tu, kayu hak putih tu jadi hitam habis. Anak-anak tak mau masuk, bubuk tak mau makan. Bila tinggal tak ada orang baru bubuk lagi. Dah tinggal lama sangat, tak ada dah asap-asap yang pertahankan kayu tersebut. Tapi orang dulu pandai baca Quran ramai. Zaman kita ni zaman moden, zaman cerah. Bumi cerah habis dah. Malaysia cerah. Tapi Quran tak pandai. Bukan setakat Quran sahaja. Dulu orang tua mengira mudah ya, pandai kira. Zaman sekarang ni kalkulator semua dah. Tak apa kita selurkan minda. Nak kira 2 kali 2 pun tekan kalkulator dah. Nak buat macam mana? Dia kata dah teknologi moden ada, guna tak guna bodoh dia.
kita kena guna. Tak apa guna. Tapi nak ceritanya, kita diserang kita sekarang ni, dia serang dengan minda tersebut. Orang sanggup bayar Astro 100.5. 100 dengan bola apa? Tengok bola 100 lebih kan. Ya ada channel bola tu. Cikgu Abu berapa juga Abu? SPN? Berapa kena bayar? 100 lebih apa? 80 lebih? Dia masuk YouTube tu sebut nama dia. Kan main. Mungkin 80 lebih, 70 lebih, 100 lebih pun ada channel Astro tu. Orang mampu bayar? Mampu bayar. Dulu peringkat awal Baitul Mal kata siapa yang ada Astro atau rumah pirik Astro tak layak terima zakat. Peringkat awal hari itulah. Kalau ada kereta tak layak bayar zakat. Tapi lah ni layak semua. Sebab keperluan. Kita tafsirkan dia sebagai ada kereta sebuah rumah. Bukan dia kaya bawa ke kereta Proton 85 tahun lepas. 1985 ada. Itu keperluan untuk pergi berjalan. Bukan pada zaman dulu. Ada Astro? Lah, tak ada Astro. Nak tengok apa? Jadi macam duduk dalam orang asli. Orang asli pun canggih daripada kita. Jadi benda tu dah jadi keperluan. Jadi dapat juga zakat pun. Alhamdulillah lah. Tapi nak ceritanya tuan-tuan, atas dasar musuh Islam ni, jadi kita juga terpaksa reda dengan perancangan musuh tersebut kerana atas dasar keperluan tersebut, dan juga kita pun rasa lemah untuk buat penyelidikan yang seterusnya. Anak-anak kita sekarang ni, siapa yang tak ada telefon? Wajib ada. Nak pula zaman PKP ni. Zaman PKP ni telefon pun mahal, laptop pun mahal. Masa tu lah dia nak rosak pun. Nak guna dengan maksimum. Telefon mahal, laptop mahal. Ibu bapa tak usah beli. Beli. Tak beli, anak tak belajar. Bila beli, rupa-rupanya anak jadi kurang ajar. Waktu belajar, sampai 2 petang. Ataupun 3, 4. Mereka belajar sampai 10.30 malam. Pukul 12 malam, kalau tak ambil telefon pukul 10, berhenti duduk belajar situ. Belajar apa? Belajar YouTube. Belajar apa? Belajar tu game apa? Game apa? Dia panggil apa? Kita pun tak reti nak sebut. Saya ni muda lagi, kalau ustaz tak nak sebut okey ke? Nah, saya tapi Mobile Legend. Nah, bila kita pergi ziarah tengok hak yang tawak PDPR, telefon ada. Line slow ustaz. Line slow. Mobile Legend boleh main. Tu okey. Sebab bila buat online Google Meet, bila Google Meet dia kata sakut-sakut ustaz. Sakut-sakut. Mobile Legend tidak online juga. Tu boleh gagah. Sebab minda kita pun sakut, line pun slow boleh jadilah kot. Tu minda kita okey. Kalau line pun sakut, minda kita okey lah. Boleh tunggu sampai 11, 12 malam. Okey. Tapi nak duduk kelas buat sekejap, 10, 15 minit, setengah jam dan sebagainya, susah. Hari tu kita ada program Jack-Off untuk kembalikan balik zaman PM Abdullah Badawi itu, untuk kembalikan balik kegemilangan supaya anak-anak kita boleh baca Quran balik. Ambil guru-guru agama ribu-ribu. Habis tak ada sampai stok duduk di kampung nak jadi tok imam pun tak ada. Semua pakat kerja semua. Nah, alhamdulillah lah. Kita kata kan, semua pakat dapat kerja. Dulu orang kata, ngaji pondok, ngaji ni nak kerja apa? Habis dapat kerja habis. Lepas tu stok baru ni. Sekolah tak ada kan? Jika tak ada, ganti bahasa Arab pendidikan Islam tu. Tak tahulah boleh cover atau tak boleh cover. Tapi hak stok, hak keluar bila masuk ke sekolah menengah, ada lagi hak tak boleh baca Quran. Walaupun dah pun guru khas dah ada, dah juga nak baca jawi. Tak ada lagi. Maksudnya ada lagi hak yang tak mampu. Allahu Akbar. Sedih.
Kok kampung kita nak cari orang baca Quran, lagi pakai payah dah ni. Ada kita kubur aja. Ada Pak Zali kita lah, isteri dia. Tapi hak pergi mengaji ada apa orang? Tak amal. Tak apa nak ramai mana. Jadi maksudnya tu faktor dia. Mak kita, ayah kita juga pun mungkin jadi tak ambil berat sangat tentang Quran. Depa kira janji anak boleh kerja. Janji anak boleh kerja. Siapa rugi? Kita. Kerana apa ni? Kejayaan musuh agama kita. Walaupun kita teknologi moden bukan jadi musuh, kita kena ambil dia sebagai teman karib kita. Tapi jangan sampai kita percaya kat dia 100%, lara terus dengan dia. Telefon tu sebahagian daripada teknologi yang kita patut terima. Tapi jangan sampai kita lara. Sampai kita lara. Sebab tu kata guru kami Syekh Nurdin Al-Banjari, mari masjid dia kata tersebut telefon. Maradona main bola tak bawa telefon atas pada bola. Hebat mana Ronaldo tu tetap atas pada bola 90 minit tak boleh tengok telefon. Kita sembahyang 5 minit. Telefon masa tu lah nak bunyi pun. Molek-molek akad takbir khusyuk tadi. Allahu Akbar. Masa tu lah cek. Masa tu lah kreng. Jadi dia kata nak hilangkan ataupun nak suruh datangkan khusyuk, tinggal telefon. Ataupun bawa telefon atas keperluan kita, offkan telefon. Bukan sekat silent. Bila silent dia vibrate pula. Ada telefon pula. Tengok hati kita gerak. Ada orang telefon pula ni. Jadi kata Syekh Nurdin Al-Banjari, dia kata telefon tak boleh. Awal telefon hari tu, saya pernah dengar khatib di Mesir. Telefon 3 sekupang hari tu, kan bukan orang yang mampu beli masa tu. Jadi bila masuk atas masjid, tu imam naik atas mimbar, muslimin diminta jangan tutup permainan kanak-kanak. Maksudnya sebab bunyi macam bunyi dulu kering kan. Dalam ni tak ada dah bunyi kering tak ambil dah tu. Semua nyanyi selawat Nabi, baca Quran macam-macam dah, alhamdulillah kan. Tapi dulu bunyi muzik tu seolah-olahnya permainan kanak-kanak. Jatuh imam tak ada telefon. Jadi dia kata haram bawa permainan kanak-kanak ke masjid. Dia tak tahu tu telefon. Pergi ke awal dulu. Masuk letak dalam surah Khabar Al-Ahram, kita baca dalam hak rekah dia tu, seorang imam khatib memaklumkan kepada jemaah tidak dibenarkan membawa permainan kanak-kanak. Sebabnya dia tak tahu tu adalah telefon bunyi. Tu yang diragukan kita orang masa isyarat ni. Mana nak berhenti kita? Amanna kul mutu bi ghaizikum innallaha alimun bizatis sudur. Tu boleh tu. Bahawasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan amat mengetahui dengan barang yang di dalam hati manusia. Jadi hak musuh Allah pun Tuhan tahu, hak yang orang Islam juga tahu. Niat kita pilih dia sebagai pembantu, Tuhan tahu, dan dia terima untuk jadi kawan rapat kita juga, Tuhan tahu apa yang ada dalam hati. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, ayat yang kita baca pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala memberi amaran kepada kita dan juga tunjuk ajar supaya kita memilih teman kita yang rapat untuk kita simpan amanah kita itu adalah daripada kalangan mukmin yang jujur, yang boleh dipercayai. Hindarkanlah sebolehnya daripada orang-orang bukan Islam dan juga orang-orang munafik. Orang munafik tu kita boleh selidik, kaji sendirilah. Orang yang fasik tu sebahagian daripada munafik. Orang yang fasik semayang pun dok, puasa pun dok, kita bagi amanah kat dia. Dia dah rusak iman dia tu.
Dia dengan Allah pun dia tipu, dengan kita manusia biasa lagi dia boleh gelong bila masa. Jadi kena berwaspada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita semua daripada menah tribulasi yang ada dalam masyarakat kita hari ini. Walaupun Al-Quran diturunkan zaman Nabi 1400 tahun dulu, jadi kita kena beringatlah sebab Al-Quran ni sesuai sampai bila-bila masa. Wallahu Subhanahu Wa Taala alam. InsyaAllah kita sambung kembali pada pertemuan yang akan datang pada ayat 119. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.